Hai murid-murid, dalam video ini cikgu akan bimbing kamu untuk menyelesaikan soalan-soalan penyelesaian masalah yang melibatkan wang di muka surat 114 dalam buku teks matematik tahun 5. Jadi sebelum itu, sekiranya murid-murid ingin lihat video-video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan bell button. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan yang pertama, iaitu soalan A. Nota di sebelah menunjukkan perancangan kewangan Ibu Winnie. Ibunya bercadang memberikan sebahagian wang persaraannya sama banyak kepada 5 orang anaknya. Okey, soalan nombor 1. Berapakah jumlah wang yang akan diterima oleh setiap anaknya? Nombor 2. Hitung wang pelaburan Ibu Winnie. Jadi, kamu tengok dekat sini. Wang persaraan ataupun wang yang ada dekat Ibu Winnie. Jumlah wang yang ada dekat Ibu Winnie adalah RM145,358.70. Jumlah wang untuk anak-anak iaitu jumlah wang untuk 5 orang anak adalah RM12,000. Belanja melancong RM5,750. Wang pelaburan tak ada nilai dekat sini. Okey. Jadi soalan pertama, berapakah jumlah wang yang akan diterima oleh setiap anaknya? Jadi kamu kena cari seorang akan dapat berapa. Okey, daripada jumlah wang untuk anak-anak ni, okey, jumlah 5 orang anak kan? Jadi jumlah untuk 5 orang adalah RM12,000. Kamu kena cari seorang akan dapat berapa. Jadi RM12,000 ini akan dibahagi secara sama rata kepada 5 orang anak. RM12,000 akan dibahagi secara sama rata kepada 5 orang. Dibahagi secara sama rata kepada 5 orang. Dibahagi secara sama rata. Jadi, operasi bahagi. Kamu ambil RM12,000. Bahagi dengan 5. Kamu boleh cari seorang dapat berapa. Okey, kamu kena selesaikan operasi bahagi. Jadi, kita selesaikan dulu yang ini. Untuk soalan nombor 1, kamu kena buat operasi bahagi. Jadi, tulis RM12,000 dekat sini. Okey, 5 dekat sini. Okey, tulis dulu RM. Nombor pertama, nombor kecil, jadi kita gunakan sifar. Sifar kali 5, sifar, tolak, ke garis. 1 tolak sifar, 1 turunkan 2. 12. Jadi kamu ambil 2 kali 5, 10. 2 kali 5, 10, tolak, ke garis. 2 tolak sifar, 2. 1 tolak 1, sifar. Okey, turunkan sifar, 20. Jadi 4 kali 5, 20. Sini sifar, tolak, ke garis. Jadi sini sifar, sini sifar, sifar. Okey, ada 2 sifar, kamu tulis dekat sini. Jadi jawapan untuk nombor 1 adalah RM2,400. Jadi jumlah wang yang akan diterima oleh setiap anaknya adalah RM2,400. Jadi kamu tulis jumlah wang yang akan diterima oleh setiap anaknya ialah RM2,400. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2 pula. Hitung wang pelaburan Ibu Winnie. Jadi, kamu kena cari wang pelaburan ini. Okey, dekat sini tak ada nilai kan? Jadi, kamu kena cari yang ini. Okey. Yang ini, wang persaraan adalah jumlah wang yang Ibu Winnie dapat. Okey, seterusnya, jumlah wang untuk anak-anak, iaitu wang yang akan keluar daripada yang ini. Okey, yang ini akan keluar daripada... Okey, yang ini akan keluar. Wang ini akan keluar. Okey, daripada jumlah ni, daripada jumlah wang ini,
yang ini akan keluar. Okey, yang ini pun belanja melancong, yang ini pun akan keluar. Contohnya, kamu ada RM5. Okey, kamu belanjakan RM1, tinggal lagi RM4. Kamu belanjakan lagi RM1, tinggal lagi RM3. Jadi kamu buat operasi apa dekat sini? RM5, tolak RM1, tolak lagi RM1. Dapat RM3 kan? Jadi kita buat operasi tolak dekat sini. Yang ini pun sama. Jumlah wang, yang ini keluar, kamu kena buat operasi tolak. Yang ini keluar, kamu kena buat operasi tolak. Bermakna, jumlah wang kena tolak dengan yang ini. Dengan yang ini, kamu akan dapat nilai dekat sini, iaitu baki wang. Baki wang tersebut adalah wang pelaburan. Jadi, yang ini tolak dengan yang ini, tolak dengan yang ini. Sekarang, kita tulis dulu ayat matematik. Tulis yang ini dulu. Okey, soalan nombor 2. RM145,358.70. Okey, tolak dengan RM12,000. Tolak RM5,750. Jadi kita kena buat operasi tolak. Okey, ada 3 nombor. Okey, yang ini ada perpuluhan, yang ini tak ada perpuluhan, yang ini pun tak ada perpuluhan. Jadi letak dulu perpuluhan. Okey, bila tak ada perpuluhan, letak perpuluhan dekat sini. Okey, dekat hujung sekali. Jadi sekarang kamu ambil nombor ini, tolak dengan yang ini dulu. Tulis 145,358.70. Okey, tolak dengan yang ini kan? Letak dulu perpuluhan segaris. Sebelum perpuluhan, sifar, sifar, sifar. Sifar, sifar, sifar. 21. 21. Sini tulis sifar RM tolak. Okey, selepas perpuluhan sen kan jadi 2 sifar. Okey, garis dulu. Letak dulu perpuluhan. Tulis RM. Okey. Tolak dari belakang, sifar tolak sifar. Sifar 7 tolak sifar 7. Okey. 8 tolak sifar 8. 5 tolak sifar 5. 3 tolak sifar 3. 5 tolak 2 3. 4 tolak 1 3. 1 tolak sifar 1. Jadi sekarang yang ini kena tolak dengan yang ini. Okey, letak dulu perpuluhan. Sebelum perpuluhan adalah sifar 5 7 5. Tempat kosong ini tulis sifar sifar RM. Okey, selepas perpuluhan sifar sifar. Okey, sini tolak 2 garis. Okey, perpuluhan ini kena bawah sikit, nanti kamu ubah. Okey, sekarang letak dulu perpuluhan segaris. Sini tulis RM. Sifar tolak sifar. Sifar 7 tolak sifar 7. 8 tolak sifar 8. 5 tolak 5 sifar. Okey, yang ini kena pinjam dari sini. 13 sini 2. 13 tolak 7 6. Yang ini kena pinjam dari sini. Sini 12, sini 2. Okey, 12 tolak 5 7. 2 tolak sifar 2. 1 tolak sifar 1. Jadi jawapannya RM127,608.70. Jadi nilai dekat sini adalah, jika kamu tulis nilai dekat sini RM127,608.70. Jadi nilai dekat sini RM127,608.70.
Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan B pula. Okey, kakak Jason menyimpan RM250 setiap bulan. Selepas 36 bulan, dia mengeluarkan RM7,850 untuk membayar wang pendahuluan sebuah kereta. Kira baki wang simpanan kakak Jason jika tidak termasuk faedah simpanan yang diterimanya. Jadi, kamu tengok dekat ayat pertama, kakak Jason menyimpan RM250 setiap bulan. Jadi, kamu tulis secara ringkas, kakak Jason, okey, dia simpan RM250 okey, setiap bulan, iaitu tiap 1 bulan. Okey, yang ini adalah untuk soalan B. Okey, soalan B. Okey, seterusnya, selepas 36 bulan, dia mengeluarkan RM7,850 untuk membayar wang pendahuluan sebuah kereta. Jadi, RM250 ini dia simpan sampai 36 bulan. Lepas tu daripada jumlah itu, dia akan keluarkan RM7,850 untuk bayar wang pendahuluan sebuah kereta. Jadi, seterusnya, okay, yang ini untuk 1 bulan. Okey, 1 bulan dia simpan RM250. Okey, dia simpan sampai 36 bulan. 36 bulan. Jadi, jumlah yang ini kita tak tahu. Okey, kita tak tahu yang ini. Daripada jumlah ni, dia akan keluarkan sedikit duit iaitu RM7,850 untuk bayar wang pendahuluan sebuah kereta. Okey, bermakna daripada jumlah ni akan keluar RM7,850. Okey, seterusnya kita kena kira baki wang. Okey, kamu kena kira baki wang. Jadi dekat sini 1 bulan RM250. Kalau 36 bulan mesti banyak kan? Jadi yang ini akan bertukar menjadi banyak. Jadi 1 bulan sama dengan yang ini. 36 bulan, ambil yang ini, darab dengan yang ini, kamu akan dapat jumlah dekat sini. Daripada jumlah akan keluar. Bermakna dekat sini kamu kena buat operasi tolak. Yang pertama operasi darab. Sebab 1 bulan RM250. Kalau nak cari untuk 36 bulan, okey banyak kan? Kamu kena buat operasi darab. Daripada jumlah sini, keluar duit, bermakna kena buat operasi tolak. Okey, sekarang kita tulis dulu ayat matematik. Okey. RM250 darab 36. Okey, darab yang ini dapat jumlahkan daripada jumlah tolak yang ini. Jadi, kamu kena cari jumlah ni, kita kena buat kurungan. Okey, daripada jumlah ni, keluar yang ni, okey, tolak. RM7,850. Okey, bila tolak yang ni, kita boleh kira baki wang simpanan kakak Jason. Okey, yang faedah ni tak perlu kira sebab tidak termasuk faedah simpanan. Jadi kita kena selesaikan yang ini. Kita kena buat darab dulu sebab ada kurungan. Selepas itu darab dengan tolak kamu kena buat darab dulu. Ingat, darab dengan tolak kena buat darab dulu. Jadi kita buat darab dulu. Kamu tulis RM250 darab 36. Okey. Sifar kali 6. Sifar. 5 kali 6. 30. Jadi 3 sini. 2 kali 6. 12. 12 tambah 3. 15. Okey. Sifar kali 3. Sifar. 5 kali 3. 15. Okey. Potong 3 ni. Atas tulis 1. Okey. 2 kali 3. 6. 6 tambah 1. 7. Sini sifar. Tambah. Okey. 2 garis. Okey. Sini dapat sifar.
Sini sifar. 5 tambah 5, 10. Sini 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 7, 9. Sini tulis RM. Jadi, jumlah untuk 36 bulan adalah RM9,000. Daripada RM9,000, dia keluarkan yang ini. Okey, dia keluarkan yang ini, bermakna kita kena buat operasi tolak. Jadi seterusnya RM9,000. Okey, tolak dengan yang ini. RM7,850. Okey, tulis RM. Sifar tolak sifar. Sifar. Okey, yang ini kena pinjam dari 9. Jadi potong 9. Sini 8. Sini bagi 1. Okey, dari sini pinjam 10. Sini 9. Okey, pinjam. Okey, yang ni tak perlu pinjam. Okey, dah selesai kan? Okey, 10 tolak 5. 10 tolak 5. 5. 9 tolak 8. 1. 8 tolak 7. 1. Jadi jawapannya RM1,150. Jadi kamu kena tulis baki wang simpanan kakak Jason ialah yang ini. Kamu tulis. Okey, dekat mana-mana lah kamu tulis. Baki wang simpanan kakak Jason ialah RM1,150. Okey. Okey, tadi cikgu silap ni. Okey, tak perlu buat dekat sini sebab kita dah tolak dah. Sifar tolak sifar, sifar. Okey, kita pinjam sampai sini je. Tadi sini sifar kan? Okey, pinjam dari sini je. Okey, sini tak perlu sebab sifar tolak sifar, sini sifar dah. Okey, kamu betulkan yang ni, tak perlu. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan C pula. Sebuah syarikat mengagihkan keuntungan tahunan berjumlah RM102,000 sama banyak kepada 32 orang pekerja. Setiap pekerja syarikat itu juga diberikan RM1,200 bersempena dengan ulang tahun syarikat yang ke-10. Kira jumlah wang yang diterima oleh setiap pekerja. Jadi, bila kita baca saja soalan ini, kamu tak faham kan? Okey, bila kamu tak faham, kamu keluarkan dulu maklumat yang penting daripada soalan ini. Okey, untuk soalan C, maklumat yang pertama adalah sebuah syarikat mengagihkan keuntungan tahunan berjumlah RM102,000. Kamu tengok ayat yang pertama, keuntungannya RM102,000. Kamu tulis keuntungan sama dengan RM102,000. Okey, seterusnya ayat yang pertama juga kata kunci yang sangat penting adalah mengagihkan dan sama banyak. Okey, dua-dua kata kunci ini sangat penting. Jadi, keuntungan ini diagihkan secara sama banyak. Sama banyak kepada berapa orang? Kepada 32 orang pekerja. Jadi, diagihkan secara sama banyak juga maksudnya sama dengan dibahagi secara sama rata. Okey, diagihkan secara sama banyak ataupun dibahagi secara sama rata kepada 32 orang pekerja. Okey, 32 orang pekerja. Jadi, dekat sini pun kita dah tahu dah. Operasi yang pertama adalah operasi bahagi sebab wang ini dibahagi secara sama rata kepada 32 orang pekerja. Jadi kamu tulis siap-siap dekat sini operasi bahagi. Jadi yang ini kena bahagi dengan yang ini, kamu akan dapat satu nilai. Okey, seterusnya ayat yang kedua adalah setiap pekerja syarikat itu juga diberikan RM1,200 bersempena dengan ulang tahun syarikat yang ke-10. Okey, RM1,200 ini adalah wang tambahan. Okey, macam bonus. Okey, bersempena dengan ulang tahun syarikat yang ke-10.
Bermakna, selepas kamu bahagi yang ini, kamu akan dapat tahu seorang dapat berapa kan? Okey, dalam wang itu akan ditambah lagi RM1,200. Jadi, mereka akan dapat wang tambahan. Okey, wang tambahan ataupun bonus. Okey, bonus sebanyak RM1,200. Jadi dekat sini kita dah tahu dah, iaitu operasi tambah. Mula-mula kamu kena bahagi, akan dapat satu nilai, itu adalah duit yang akan diterima oleh setiap pekerja. Dalam duit itu akan diberi wang tambahan sebanyak RM1,200. Jadi kamu kena buat operasi tambah. Okey, kira jumlah wang yang diterima oleh setiap pekerja. Jadi selepas bahagi akan dapat satu nilai, nilai itu kena tambah yang ini, yang itulah jumlah wang yang diterima oleh setiap pekerja. Jadi sekarang kita tulis dulu ayat matematik. Operasi bahagi kan? Yang ini bahagi dengan yang ini. Tulis RM102,000 bahagi dengan 32. Bila bahagi, kamu akan dapat satu nilai. Okey, jumlah nilai itu akan ditambah dengan yang ini. Jadi, kamu kena tambah yang ini dalam ini. Jadi, sebelum itu kamu buat kurungan. Kurungan tambah dengan RM1,200. Okey, bahagi dengan tambah, kamu kena buat bahagi dulu. Lagi satu ada kurungan. Mesti kena buat dalam kurungan dulu. Jadi sekarang, kita kena bahagi yang ini. Okey, kamu tulis dulu. RM102,000 bahagi dengan 32. Jadi kamu kena tahu sifir 32. Sekarang, cikgu akan ajar macam mana nak tulis sifir 32. Kamu tulis 3, 2, 32. Okey, buat garis. Okey, tulis sifir 3 dulu. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. 6 kali 3, 18. 7 kali 3, 21. 8 kali 3, 24. 9 kali 3, 27. Okey, tulis sampai 9 pun sudah cukup. Seterusnya, sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okey, sifir 32. Okey, 32. 1 kali 32, 32. Seterusnya, 64. 96. Okey, 128. Okey, yang ini ada 4 angka, jadi kamu kena tambah nombor tengah-tengah. 5 tambah 1, 6. Tulis dekat tengah. 6. 1 ni dekat sini, sifar dekat sini. Yang ni pun sama. 8 tambah 1, 9. 2 dekat sini, 1 dekat sini. 1 tambah 1, 2. 4 sini, 2 dekat sini. 4 tambah 1, 5. 6 dekat sini, 2 dekat sini. 7 tambah 1, 8. 8 dekat sini, 2 dekat sini. Jadi, ini adalah cara untuk tulis sifir 32. Okey, sekarang kita selesaikan yang ini. Buat tanda bahagi. Tulis RM102,000 bahagi dengan 32. Jadi, tulis dulu RM. Okey, nombor 1 kecil berbanding dengan 32. Tulis sifar. Sifar kali 32, sifar, tolak, garis, dapat 1, turunkan sifar. Okey, 10 pun kecil berbanding dengan 32, jadi sifar. Sifar kali 32, sifar. Jadi sini sifar, sini 1, turunkan 2. 102. Jadi kamu ambil 96. 1, 2, 3. 3 kali 32, 96. Jadi sini 3. 3 kali 32, 96. Sifar, tolak,
Okay, garis. Okay, yang ni kena pinjam dari sini. Sini sifar. Sini 10. Okay, pinjam lagi sini 9. Sini 12. Jadi 12 tolak 6. 6. 9 tolak 9. Sifar. Okay, sini. Sini sifar kan? Sifar tolak sifar. Sifar. Okay, turunkan sifar. 60. Jadi kamu ambil 32. 1 kali 32. 32. Sini sifar, sifar, tolak. Okay, jadi kena pinjam dari sini. 10, sini 5. 10 tolak 2. 8. 5 tolak 3. 2. Sini sifar, sifar. Okay, turunkan sifar. 280. Jadi kamu ambil 256. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 32, 256. 8 kali 32, 256. Sini sifar, sifar. Tolak. Okay, garis. Kena pinjam 10. Sini 7. 10 tolak 6. 4. 7 tolak 5. 2. Sini sifar, sifar, sifar. Okey, turunkan sifar. 240. Jadi kamu ambil yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 kali 32 dapat 224. 224. Sini sifar, 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 tolak. Garis. Kena pinjam. 10, sini 3. 10 tolak 4. 6. 3 tolak 2. 1. Sini sifar, 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 sifar. Okey, ada baki, tak ada nombor dekat sini. Jadi kamu kena tambah 1 sifar dekat sini. Bila tambah je 1 sifar, kena letak perpuluhan dekat sini. Okey, ingat, tambah je 1 sifar, terus letak perpuluhan. Okey, turunkan sifar. 160. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kali 32, 160. Okey, tolak. Okey, 2 garis. Sini sifar, 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 sifar. Okey, dapat jawapan dekat sini. RM3,187. Okey. Yang ni 5 kan? Okey, yang ni 50 sen. Okey, untuk nilai wang selepas perpuluhan adalah sen. Jadi, kamu kena tulis 2 tempat. Okey, 5 sini sifar. Okey, dapat yang ini. Jadi sekarang tengok yang ni. Okey, tengok yang ni. Kita dah selesai yang ni kan? Kita dah selesai yang ini. Kamu dapat jawapan yang ini. Jadi sekarang yang ini kena tambah dengan RM1,200. Jadi kamu tulis RM3,187.50 tambah dengan RM1,200. Jadi kamu kena tambah. Okey, ada perpuluhan, letak perpuluhan dekat sini. Okay, tulis RM3,187.50. Okey, ada perpuluhan, letak dulu perpuluhan. Sebelum perpuluhan, sifar, sifar, 21. Sifar, sifar, 21. RM tambah sini sifar, sifar. Okey, 2 garis. Okey, letak dulu perpuluhan. Tulis RM. Sini sifar, sini 5, 7, 8. Sini 1 tambah 2, 3. 3 tambah 1, 4. Jadi jawapannya RM4,387.50. Okey, bila kamu selesaikan yang ini, kamu dapat jawapan yang ini. Yang ini adalah, okey, yang ini adalah jumlah wang yang diterima oleh setiap pekerja. Jadi kamu tulis jumlah wang yang
diterima oleh setiap pekerja ialah RM4,387.50. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan D pula. Pihak sekolah bercadang menggunakan wang sumbangan guru dan PIBG berjumlah RM23,250 untuk membeli 7 buah gazebo sebagai kemudahan tempat menunggu. Kos bagi sebuah gazebo ialah RM3,800. Jadi, sebuah gazebo harganya RM3,800. Jadi, soalan pertama, berapakah jumlah kos bagi 7 buah gazebo? Nombor 2, kira nilai wang yang diperlukan lagi. Jadi, kita buat soalan nombor 1 dulu. Okey, kamu kena kira jumlah kos bagi 7 buah gazebo. Sebab sekolah nak beli 7 buah gazebo. Jadi, untuk soalan nombor 1, kamu tulis dulu 1 gazebo sama dengan RM3,800. Okey, kamu kena cari jumlah harga untuk 7 buah gazebo. Okey, 1 gazebo sama dengan RM3,800. Kalau 7 gazebo sama dengan berapa? Okey, kamu kena cari 7 gazebo jumlah harganya berapa. Okey, sekarang 1 gazebo sama dengan RM3,800 kan? Kalau 2 gazebo, dalam nombor 2 ada 1 tambah 1, 2 kan? 1 gazebo RM3,800. Lagi 1 gazebo RM3,800. Bermakna kena tambah 2 kali. RM3,800 tambah RM3,800. Kalau 3 gazebo, kamu kena tambah sebanyak 3 kali. RM3,800 tambah RM3,800 tambah RM3,800. Iaitu tambah berulang. Okey, tambah berulang. Okey, tambah berulang maksudnya operasi darab. Okey, 1 gazebo sama dengan RM3,800. 2 gazebo sama dengan RM3,800 tambah RM3,800. Kalau 3 gazebo, RM3,800 tambah RM3,800 tambah RM3,800, iaitu tambah 3 kali. Kalau 7 gazebo, kamu kena tambah sebanyak 7 kali. Okey, daripada kamu tambah sebanyak 7 kali, kamu buat operasi darab. Okey, tambah berulang bermaksud operasi darab, iaitu kamu ambil nombor ini darab dengan 7. Okey, harga untuk 1 gazebo darab dengan 7 gazebo. Jadi ayat matematiknya RM3,800 darab 7. Jadi untuk soalan nombor 1, untuk mencari jumlah kos bagi 7 buah gazebo, kamu kena ambil RM3,800 darab dengan 7. Jadi sekarang kita buat operasi darab. Tulis RM3,800 darab 7. Jadi, tulis dulu RM. Sifar kali 7, sifar. Sifar kali 7, sifar. 8 kali 7, 56. 3 kali 7, 21. 21 tambah 5, 26. Jawapannya RM26,600. Jadi, untuk soalan nombor 1, jumlah kos bagi 7 buah gazebo ialah, okey, kamu tulis jumlah kos bagi 7 buah gazebo ialah RM26,600. Jadi, daripada kamu buat tambah berulang sebanyak 7 kali, kamu ambil nombor ini darab dengan 7. Okey, buat operasi darab. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2 pula. Kira nilai wang yang diperlukan lagi. Jadi, kamu kena kira berapa lagi perlu untuk membeli 7 buah gazebo. Sebab
Harga untuk 7 buah gazebo adalah RM26.600. Okey, 7 buah gazebo. 7 buah gazebo harganya RM26.600. Tapi tengok dekat sini. Wang sumbangan guru dan PIBG berjumlah RM23.250. Jadi wang yang ada dekat PIBG adalah, okey, PIBG ada RM23.250. Okey, 7 buah gazebo RM26.600. PIBG ada RM23.250 saja. Okey, jadi tak cukup duit. Okey, tak cukup wang dekat sini. Jadi kita kena cari nilai wang yang diperlukan lagi. Berapa lagi kita perlu? Okey, berapa lagi mereka perlu untuk membeli 7 buah gazebo yang bernilai RM26.600. Jadi sekarang, okey, kita lukis satu peta. Okey, kita anggap yang ini adalah yang ini. Okey, RM23.250. RM23.250. Yang ini pula lukis peta yang panjang sikit. Okey, lebih sikit daripada yang ini. Okey, yang ini RM26.600. Jadi dari sini sampai sini RM23.250. Iaitu dari sini sampai sini. Ingat, sampai sini. Dekat sini adalah, okey, dekat sini RM23.250. Okey. Dari sini sampai sini je RM23.250. Jadi kita kena cari bahagian yang ini. Bahagian yang ini sama dengan berapa? Jadi tengok dekat sini. Okey, kita buat 4 peta. Okey. Sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita kena cari bahagian yang ni. Okey, ada 5. Okey, dah keluar 4, tinggal lagi 1. Okey, ada 5. Kalau dah keluar 4, tinggal lagi 1. Jadi 5 kena tolak dengan 4. 5 tolak dengan 4, tinggal lagi 1. 5 ni tolak dengan 4, dapat yang ni. Bermakna yang ini tolak dengan yang ini, kamu akan dapat jawapan yang ini. Faham tak? Okey. 5 dah keluar 4. Okey, dah keluar 4 kan? 5 dah keluar 4. 5 dah keluar 4, tinggal lagi 1. Okey. Jadi 5 tolak 4. 5 ni, jumlah ni RM26.600 tolak dengan 4. 4 ini sama dengan RM23.250 untuk mencari bahagian yang ini. Okey, bahagian ini. Jadi ayat matematiknya yang ini tolak dengan yang ini. RM26.600 tolak RM23.250. Okey, untuk mencari nilai wang yang diperlukan lagi. Jadi kita buat operasi tolak. RM23.250. Jadi tulis RM. Okey, sini sifar, kena pinjam 10, sini 5. 10 tolak 5, 5 tolak 2, 3, 6 tolak 3, 3, 2 tolak 2, sifar. Jadi jawapannya RM3.350. Okey, jadi jawapan untuk yang ini, nombor 2, nilai wang yang diperlukan lagi adalah, okey, nilai wang
yang diperlukan lagi ialah RM3,350. Jadi, jumlah harga bagi 7 buah gazebo adalah RM26,600. Okey, PIBG ada RM23,250. Mereka tak cukup duit. Okey, jadi berapa lagi mereka perlu? Untuk cari nilai wang yang perlu lagi, kamu kena buat operasi tolak. Ambil yang ini, tolak dengan yang ni, dapat jawapan dekat sini. Okey, konsep ini sama saja macam contohnya kamu nak beli coklat. Okey, RM1.50 harga coklat. Ni harga coklat RM1.50. Tapi kamu ada duit dekat kamu ada sebanyak RM1 je. Okey, berapa lagi kamu perlu untuk membeli coklat ni? Okey, harga coklat ni, untuk membeli coklat ni berapa lagi kamu perlu? Okey, kamu ada RM1 je. Tapi harga coklat RM1.50. Jadi berapa lagi kamu perlu? Jadi RM1.50 tolak dengan 1 dapat RM50. Okey, jadi kamu perlu lagi RM50. Okey, konsepnya hampir sama dengan yang ini. Okey, untuk mencari nilai yang perlu lagi, kamu kena buat operasi tolak. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan E pula. Ayah Izzati membeli sebuah motosikal secara kredit. Okey, harga belian tunai dan harga belian kredit motosikal itu adalah seperti yang ditunjukkan. Jadi, kalau beli secara tunai ataupun beli secara cash, tak ada hutang, bayar terus, harganya RM21.500. Kalau beli secara kredit, iaitu hutang, bayar secara ansuran, iaitu tiap-tiap bulan kena bayar selama 72 bulan, 1 bulan bayar RM438. Jadi, RM438 kali dengan 72 bulan. Itu kalau beli secara kredit, iaitu secara hutang. Jadi, soalan nombor 1, berapakah harga belian kredit motosikal itu? Soalan nombor 2, kira perbezaan harga antara belian tunai dengan belian kredit. Kita jawab dulu soalan nombor 1. Soalan nombor 1, berapakah harga belian kredit motosikal itu? Iaitu kamu kena tengok bahagian ini. Okey, 72 bulan darab RM438. Jadi kamu kena selesaikan yang ini. Okey, untuk tahu harga belian secara kredit, okey, kamu kena selesaikan yang ini. RM438 darab dengan 72 bulan. Jadi ayat matematiknya RM438 darab 72. Okey, sebulan bayar RM438. Kena bayar selama 72 bulan. Tiap bulan kena bayar. Sebab itu kena darab dengan 72. Jadi selesaikan operasi darab. Tulis RM 438. Okey, darab dengan 72. Okey, garis. 8 kali 2, 16. Satu sini. 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. 4 kali 2, 8. Jadi, darab dengan 2 dah habis. Potong 1 ni. Okey. 8 kali 7, 56. 6 sini. 5 sini. 3 kali 7, 21. 21 tambah 5, 26. 4 kali 7, 28. 28 tambah 2, 30. Okey, sini sifar. Sifar, sifar, tambah. Jadi sini 6. Sini 13. 1 sini. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 6, 15. Okey, 1 sini. Okey, sini dapat 1. Sifar tambah 3. 3. Tulis RM. Jadi jawapan untuk soalan nombor 1 adalah RM31.536. Okey, soalan nombor 1. Berapakah harga belian kredit motosikal itu? Jadi kamu tulis harga belian kredit
motosikal itu ialah RM31.536. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2 pula. Kira perbezaan harga antara belian tunai dengan belian kredit. Okey, belian tunai yang ini. Okey, yang ini. Okey, belian kredit yang ini. Okey, bukan yang ini dah. Okey, yang ini kita dah dapat yang ini. Jadi, sekarang belian tunai yang ini, belian kredit yang ini. Kamu kena cari perbezaan harga antara belian tunai dengan belian kredit. Kalau nak kira perbezaan, kamu kena buat operasi tolak, iaitu nombor besar tolak dengan nombor kecil. Jadi sekarang nombor besar adalah yang ini. Yang ini tolak dengan yang ini, iaitu harga belian kredit tolak dengan harga tunai. Jadi kamu tulis ayat matematik untuk soalan nombor 2. RM31.536 tolak dengan RM21.500. RM21.500. Okey, kita buat operasi tolak. RM31.536 tolak dengan RM21.500. Jadi tulis RM, sini 6, sini 3, 5 tolak 5, sifar, 1 tolak 1, sifar, 3 tolak 2, 1. Jawapannya RM10.036. Jadi, untuk soalan nombor 2, perbezaan harga antara belian tunai dengan belian kredit ialah RM10.036. Baik murid-murid, cikgu dah bimbing semua soalan di muka surat 114. Sekiranya murid-murid masih tak faham, sila ulang balik video ni. Sekiranya murid-murid sudah faham, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ni, boleh klik like. Kalau tak suka video ni, boleh klik dislike dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian, terima kasih.